وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وحواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati,
memberkati serta meridai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 21 baris yang ke-9, Aqidatun Najin. Muka surat 21 baris ke-9, kitab Aqidatun Najin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, wal wahdaniyatu. Kalau boleh tolak papan Maisak. Pen ada tak Ustaz? Ada pen dah. Wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu ta'ala fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Sekali lagi ada buah baris. Wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatih wala fi af'alih. Artinya, yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahdaniyah. Asal dia wahid, satu, ahadun, satu, tapi jadi wahdaniyah. Ada beberapa huruf yang ditambah. Ada beberapa huruf yang ditambah. Maka dalam kaedah ilmu saraf, ada sebut ziyadatul hurufi tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf itu menunjukkan di atas bertambahnya makna, bertambahnya pengertian. Baik, ji tolong sedia satu ji. Maka dia kata, so Allah Subhanahu wa ta'ala tu wahdaniyat, artinya so Allah Subhanahu wa ta'ala ai fi zatihi, yaitu so pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala. Ai la thaniya lahu fi zatihi, tidak ada yang menduakan pada zatnya dan tidak ada yang mendua pada sifatnya, dan tidak ada yang mendua bagi af'alnya ataupun perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tinggal sini, kita masuk papan terus.
Baik. Maka dalam perbahasan sifat wahdaniyat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia merupakan sifat yang terakhir daripada sifat salbiyah, sifat yang bangsa tak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata musannif, wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Maka perbahasannya kita tengok dulu hak ni lebih kurang. Nah, kalau kita pernah jumpa kalimah satu atau besar ni, kalau dalam suratul Ikhlas dia bubuh kul huwallah ahad. Ada tulis lagu tu. Ahadun ni mana so? Ataupun pada ayat yang lain dia tulis apa dia? Allahu al-wahidul qahhar. Nah, Allahu al-wahidu al-qahhar. Baik. Wahidul qahar. Ada tempat dia wamai ahad, ada tempat dia panggil wahid. Makna dia so. Nah, ahadun wahidun maknanya so. Tetapi bila kita tengok pada sifat, nah pada sifat Allah Subhanahu wa taala, dia sebut apa? Dia sebut wahdaniyah. Banyak berlaku perubahan tu. Nah, ada beberapa huruf yang ditambah. Nah, maka saya hanya nak beritahu dalam kaedah ilmu saraf, ilmu sarf, dia kata apa? Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil al-makna. Baik. Kaedah dia datang kata ziyadatul huruf, bertambahnya huruf. Baik, la ni bertambah daripada wahidu jadi wahdaniyatu. Maka kaedah dia kata ziyadatul huruf, bertambahnya huruf, tadullu ala ziyadatil makna, menunjuk di atas bertambahnya makna. Baik, kalau kita kata wahid saja satu, itu dia tak luas. Nah, bila dia sebut wahdaniyah, bila dia sebut wahdaniyah, dia pecah tiga pula sini, iaitu wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, kemudian wahdaniyah pada af'al. Tu kata bertambah huruf, bertambahnya makna. Asas so lah. Maka so di sini ada tiga bahagian. Ada tiga bahagian. So pada zat, so pada sifat, dan so pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya so. Maka kita nak faham wahdaniyat ni. Nah, kita nak terus kepada poin dia. Nak faham so pada zat, so pada sifat, dan so pada af'al, atau dikatakan keseluruhannya wahdaniyah. Nak faham dia tak dapat tidak. Bagi setiap satu daripada tiga ni, wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada af'al, setiap satu daripada tiganya kita kena nafi. Nah, nak faham dia kita kena
nafi, kam muttasil, kam muttasil pada zat. Satu. Yang kedua, kita kena nafi, sekali lagi kita tulis lain. Kam munfasil pada zat. Nak faham pada zat, dia kena nafi dua ni. Kena nafikan muttasil pada zat dan kena nafikan munfasil pada zat. Ni yang jadi masalah pada Wahhabi. Ni banyak orang dah daripada kalangan para asatizah Al-Wahhabiyah, dia duk sebut ni. Dia kata kita nak kenal esa Tuhan tu pun sampai duk kena nafikan muttasilkan munfasil. Sampai sekarang saya pun tak boleh nak faham apa dia boleh kata. Tak faham, tak mau mengaji, ni masalah. Nah, kebetulan pula hati tak mau kot tu. Bila hati dia tak mau kot tu, dah memang dia tak mau dah, takkan dia nak ambil faham tu. Dia biar dengar lalu ya. Nah, kita kata hampir mustahil lah pada adat lah. Kalau orang awam boleh faham, hak jadi ustaz dia tak faham. Nah, hak ada master tak boleh faham. Hak CJSPN tak lepas pun faham. Nah, hak ada master tak boleh faham. Mustahil pada adat lah. No. Jadi persoalannya dia timbulkan masalah ni. Payah nak kenal Tuhan pun payah. Nah, mana payah dengan kita mengaji perbankan, perbankan kita nak mengaji banking. Nah, masalah bank. Nah, mana payah daripada kita nak mengaji apa, masuk dalam engineer, arkitek. Nah, masuk dalam mana-mana ilmu, mana payah daripada nak kenal wahdaniyat Allah. Nak mengisbatkan Allah Ta'ala itu mana payah daripada hampa duk cari dunia, duk belajar ilmu dunia sampai hampa dapat A. Pasal apa ni hampa tak boleh pulun. Sikit dah, sikit sangat dah. Sampai mengatakan ini menyusahkan. Ini menyusahkan. Nah, bila masuk bab nak kenal Tuhan menyusahkan. Kalau bab dunia jatuh bangun. Nah, perasa tak lulus, mengaji tambah lagi. Jaga malam, sahrul layal. Nah, jaga malam, hafal sampai ingat. Tapi bila kita nak kenal Tuhan, dia jadi satu masalah. Ni yang kita rasa pelik. Pasal apa? Apa masalah hampa dengan sifat 20 ni? No, apa masalah? Sebab tu dia kata pasal apa yang mereka isbatkan bila nak menentukan dalil adanya Tuhan. Dia berkata alam ini menjadi dalil atas adanya Tuhan. Bagi kita salafi, kita tidak berpegang bahawasanya ada makhluk itu dalil adanya Allah. Tetapi kita berpegang mukjizat yang ada pada Rasul itu adalah dalil kata Allah Ta'ala tu ada. Hampa bawa lagi jauh. No. Mukjizat. No. Mukjizat itu menunjukkan kata Tuhan tu ada. Habis tu alam ini tak menunjuk. Apa masalah ni? Masalahnya supaya beza dengan hak kita. Nanti sama dia kata tiru, biar bagi lain sikit. Nah, ala kulli hal. Baik. Maka kita nak memberitahu di sini bahawasanya bila kita nak kenal Allah Ta'ala pada zat, kita kena nafi berapa? 2 kam. Kam tu apa dia? Nah, makna kam tu satu ada kam orang panggil kam istifhamiyah. Kam makna soal, berapakah? Kam juga. Ada satu lagi kam, apa panggil kam? Khabariyah.
Kam hak kita nak bicara ni adalah kam khabariyah, bukan berapakah, tapi biber apa. Biber apa? Beza kan? Kam khabariyah dengan kam istifhamiyah. Baik. Maka di sini kita nak kenal Allah Taala pada zat, kita nak nafikan, kita nak tolak biber apa perkara atau kam tu. Kita nak tolak kam muttasil pada zat. Kita nak tolak biber apa perkara yang berhubung dengan zat. Nak tolak biber apa perkara yang berhubung dengan zat. Sebab zat Tuhan tak boleh berhubung. Zat Tuhan bukan jenis berhubung. Jadi kita nak kata, sekali lagi saya tulis balik, kita kena kata bermula zat Allah itu tidak tu nafi. Tidak. Nafi kan? Bermula zat Allah itu tidak bersusun. Tidak berjuzuk daripada beberapa juzuk, tidak bersusun daripada beberapa susunan. Tak macam zat kita, tak macam zat makhluk. Jadi zat kita kalau kita tengok dia bersusun. Kalau kita kira sebelah ni pun dia dah bersusun. Pertama terdiri daripada kulit, kemudian lemak, kemudian isi, darah, tulang, orat, semua susun. Zat kita ni bersusun. Ataupun zat kita ni berjuzuk. Ada bahagian kepala. Kepala pula ada bahagian dia. Kepala sebiji ada bahagian mata, bahagian rambut, bahagian otak, bahagian telinga, bahagian mulut, bahagian hidung, bahagian dagu. Dalam bahagian kepala pun pecah pula. Berjuzuk-juzuklah pula. Turun mari bahagian badan. Bahagian badan ada dadanya, ada tangannya, tangan pula bersusun lagi, ada jarinya, telapaknya, belakangnya, lengannya, sikunya, bahunya. Jadi kejadian kita adalah tersusun daripada beberapa susunan, terjuzuk ia daripada beberapa juzuk. Dan pada Allah kita kena nafi. Bermula Allah itu tidak bersusun dan tidak berjuzuk dan tidak berkapuh. Berkapuh faham kot? Kapuh macam orang buat sapu lidi tu, sapu lidi nyok tu. Kita ambil semua 100 batang yang kita dah buang daun, mari kapuh. Kapuh tu ikat letak sekali, bagi kapuh. Maknanya apa? Himpunan. Tuhan bukan daripada jenis tu. Dan satu lagi, zat Allah itu tidak boleh dibelah bahagi. Biarlah tak payah belah lah. Nak buat fardu takdir kata boleh belah bahagi pun tak boleh buat. Berbanding dengan zat yang baru. Tuan-tuan pergi kedai RNF, saya recommend pergi situ sebab ada ayam. Okey, pergi RNF, tuan-tuan pergi ambil ayam. Haduk tunggu situ, dia kata nak potong berapa? Potong 16. Potong berapa? Potong 8. Potong berapa? Potong 4. Potong berapa? Belah 2. Potong berapa? Tak payah. Anak ramai dia kata potong biarlah 56 pun. Anak ramai Haji noh, macam dia buat kuah roti jala tu, dia kena cincang. Dah tu. Baik. Nasi lemak RM2 lah ni pun satu orang. Bukan nak kata nak habaq pasal barang mahal. Barang mahal. Kalau kita pun lagu tu juga. Pasal apa barang mahal? Okey, no. Kita tak sadar cara tu bab barang. Lah ni kita nak buat fardu kata Tuhan ni boleh belah berapa? Boleh tak kita buat fardu? Buat andaian. Kalau Tuhan ni kita nak kerak 2 boleh tak?
Nak kerat Tuhan ni. Andaian kalau Tuhan ni kita nak belah dua boleh tak? Nak kerat boleh tak? Nak khisit boleh tak? Nak apa panggil apa? Lupa sama. Apa panggil apa Ustaz? Macam kita ambil kayu, lepas tu kita nak buang bagi nipis sikit. Apa panggil apa? Taruh. Orang Kelantan panggil apa? Hisik nak. Orang Kelantan tak apa, hisik. Mai tanya bahasa Kedah, tanya orang Kelantan juga. Panggil apa je? Taruh nak. Kita taruh. Tak boleh. Atas apa fardu takdir pun tak boleh kita nak letak pada Allah. Tak sama dengan kita. Tadi ayam saya buat contoh. Kalau kita boleh tak kita nak potong? Boleh. Contoh apa yang telah dibuat oleh Mona Fendi dulu terhadap Datuk Ruslan. Ingat tu kisah tu. Mengajak Wahdaniat, ingat tu. Nah, tu baru dia kerat 18. Mona Fendi baru kerat Datuk Mazlan tu 18. Kalau dia nak cincang terus pun boleh. Sama juga dengan tukang kayu. Kita bawa dia, jom kita naik Bukit Sad. Nak buat apa? Ni kayu hak saya kata nak buat rumah tu. Cuba pergi buat bacaan Sad. Kalau dia tak tebang lagi pun dia boleh baca lah. Lain kayu lilit di antara tu, tinggi dia lebih kurang tu, tiang kita boleh ambil 8 batang. Kita buat kayu panjang pula, kayu panjang kita boleh 12 batang. Papan lantai tu boleh dalam lebih kurang 12. Nah, hak patut raja-raja tak ada apa. Kena tebang hak lain pula. Nah, makna dalam bacaan dia dah ada. Dia pergi tengok pokok, oh elok pokok ni. Tiang 12 boleh ni 8 batang. Boleh terbit. Dia duduk gini lah. Dia tak pegang lagi cesuk dia. Dia duduk gitu, dia nampak dah. Tiang terbit berapa. Kayu panjang keluar berapa. Nah. Nak buat apa dia? Orang panggil apa? Meleh. Orang Kelantan panggil meleh. Meleh terbit berapa. Nah, hak ni terbit berapa. Dia boleh baca dah. Walaupun dia tak buat lagi, tapi boleh dibuat fardu takdir kalau hendak dipotong. Maka pada Allah tidak boleh dibelah, dibahagi ataupun dibuat fardu takdir jika dibelah dan jika dibahagi. Tak boleh. Ni tujuan kita nak nafi kan muttasil. Dan ada satu lagi, kita kena nafi satu lagi, nak tolak pada Tuhan ni kam munfasil. Nah, hak tadi muttasil pada diri zat yang satu ni, sama ada dia kapuh dua ataupun dia susun daripada beberapa susunan baru jadi satu zat. Terdiri pada berapa susunan, terdiri daripada berapa juzuk, ataupun kita nak buat fardu takdir ni kita boleh kerak berapa. Tak boleh, semua tak boleh. Hak yang kedua, kita nak nafikan munfasil, nak nafi beberapa perkara yang bercerai daripada zat Allah. Yang bercerai ni maknanya yang berasingan. Contoh, ni mudah. Kita katakanlah ni zat. Nah, katakanlah ni zat. Kita kata tidak ada zat yang lain. Tidak ada zat yang lain hak serupa dengan zat ni. Tidak ada zat yang lain yang menyerupai zat Allah. Mana yang menyerupai zat Allah? Yang tidak bersusun, yang tidak berbelah bahagi, yang tidak berjuzuk, yang tidak berkapuh, yang tidak. Tak ada. Hak lain daripada Allah tidak mempunyai zat yang seperti zat Allah. Tuan-tuan kata, biasa dengar ustaz ni. Biasa dengar apa? Muttasil munfasil ni biasa dengar. Siapa yang mengaji tajwid jumpa. Nah, ada mad wajib muttasil. Pasal apa muttasil? Kerana berhubung
Di dalam satu kalimah ada huruf mad dan setelah itu ada huruf hamzah dalam kalimah yang sama. Contoh, nah, amma yatasa, oh tak cukup gigi, yatasa aluna, amma yatasa alun. Baca panjang. Apa panggil mak apa? Mak wajib mutasil. Oh, patutlah pernah dengar mutasil. Orang mengaji tajwid jumpa. Sebab apa? Dalam huruf yang sama, dalam kalimah yang sama, ada huruf mat dan hamzah. Okey. Sama juga mutasil tadi. Pada zat yang satu, nak ambil belah, nak bahagi, nak susul, tak boleh. Nah, itu mutasil. Dan kita biasa dengar juga mak jaiz munfasil. Oh, ada munfasil pula dah. Okey, dia panggil mak jaiz munfasil. Contoh. Ya ayyuha. Ya dengan ayyuha. Ada huruf mad pada kalimah ya nida dan ayyuha dalam kalimah yang lain. Ya ni boleh panggil ya Zaidun, ya Muhammadun, ya Isa, ya Musa. Baik, ayyuha ni kalimah yang lain daripada ya. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah. Selepas huruf mad ada hamzah di dalam kalimah yang lain, maka kita panggil mad jaiz munfasil. Patut benar dengar. Okey, selesai. Ni saya buat contoh satu bagi kam muttasil pada zat dan kam munfasil pada zat. Baik, minta izin minum sikit. Dia ada serak ni, kena minum. Baik, sambung. Kita nak buang semua ni. Kita nak buat catat dia terus. No? Supaya ringkas dan boleh kita faham. Ni okey no? Kalau orang baru main tengok, dia kata apa ni lagu ni? Ni conteng sana, conteng sini. Tak faham. Jadi kita buang dulu ni. Ni kita pakai kaedah baru ni, no? Zaman saya duduk mengaji pondok dulu tak ada tok guru nak bangun tulis papan, tak ada. Duduk sila situ lah. Tapi kita, pasal kita pun mengaji sekolah, bila tok guru cerita, kita pun buat rupa, buat bentuk bagi mudah faham. Nah, tak leleh no. Masa tok guru mengajak tu kena perhati sungguh. Nak buat jadual dia tu bagi faham. Kita nak tasjid, nak buat rupa, supaya kita boleh faham. Jadi adakah boleh saya mengaji lagu lama, cara lama, tiba-tiba main mengajak tuan-tuan cara baru? Boleh? Bid'ah pun? Tak bid'ah ke? Tak apa noh. Kaedah dia apa dah? Al-jam'u bainas salihul al-qadimus salih wal jadidun nafi'. Kita himpunkan di antara cara lama yang baik dan cara baru yang bermanfaat. Himpunkan al-jam'u bainal qadimis salih wal jadidun nafi'. Nah, maka kita akan insya-Allah terlebih cepat dan terlebih dapat manfaat insya-Allah. Baik. Malam ni tak ada tahlil kan? Tak apa, alhamdulillah. Tak mau pergi sampai pukul 10 pun. Tak ada tahlil, tak apa. Okey. Kitabuh wahdaniyah. Okey. Wahdaniyah ni dia pecah kepada 3. Kita pun bawa pi. Wahdaniyah pada zat. Oh, Arab pula dari sini.
pada zat. Okey. Yang kedua, wahdaniyah pada sifat. Sifat ni kita boleh lafaz jamak sebab banyak kan. Baik. Kemudian satu lagi, wahdaniyah pada af'al. Baik. Maka kita nak faham wahdaniyat pada zat tadi, kita kata apa? Kita tulislah, mesti kita nafikan dua kam, iaitu kam muttasil dan munfasil pada zat. Okey. Baik, yang pertama, kita ambil yang pertama dulu, iaitu nafi kam muttasil pada zat. Mana? Kita kata nak ambil ruang, nak buat macam mana nak bagi muat, nak bagi muat ruang ni, kita pun pecah dua lagu tu. Nah, nafi kam muttasil pada zat. Okey. Kita kata apa? Bermula zat Allah tidak bersusun, tidak bersusun dan tidak berjuzuk dan tidak berkapuh, boleh dan tidak boleh dibelah bahagi. Okey, boleh baca tu? Boleh kena? Kalau tuan-tuan nak bagi lawa, tuan-tuan tulis sendiri. Dalam buku tuan-tuan bagi lawa. Ini setakat boleh baca. Okey. Tu cara kita nafikan muttasil. Kita kata apa? Bermula zat Allah tidak. Tidak tu bagi nafi. Nah, tidak tu bagi nafi. Nah, mana hak nafinya? Iaitu lafaz tidak ni. Tu. Datang tu hak nafi. Yang kita sebut tadi nafi kan? Tidak. Okey. Yang kedua, kita kena nafi kam munfasil pada zat. Bagaimana? Kita kata mudah-mudah kita buat. Tidak ada, tu nafi awal lagi, zat yang lain tidak ada zat yang lain seumpama zat Allah. Zat yang lain tu panggil munfasil tu. Zat yang lain, yang asing.
Atau panggil munfasil tu. Macam tadi nah, kelimah ni dengan kelimah lain. Munfasil panggil. Tidak ada zat yang lain yang seumpama, tidak ada zat yang lain seumpama zat Allah, hak serupa dengan zat Allah, hak tidak bersusun, hak tidak dia belah bahagi, hak tidak berjuzuk, tak ada. Nah, okey, tu saya tanda merah tu lafaz nafi dah. Yang kedua, wahdaniyat pada sifat juga kita tulis sama nak, mesti kita nafikan dua kam, iaitu kam muttasil dan kam munfasil pada sifat. Okey, maka kita buat jalan sama. Kita buka ke tu, ni cara baru Ustaz noh. Boleh nampak ni cara ni An-Nafi' ni. Apa dia? Yang pertama, nafi kam muttasil pada sifat. Macam mana kita nak nafi beberapa perkara yang berhubung dengan sifat? Maka katanya bermula sifat Allah tidak ni lafaz nafina. Bermula sifat Allah tidak berbilang-bilang, daripada jenis yang sama, seperti dua kudrat ataupun dua iradat dan sebagainya lah. Itu misal. Hanya ada pada Allah setiap satu jenis satu sifat, satu kudrat, satu iradat, satu ilmu. Yang banyak itu takluk. Kerja dia tu banyak, fungsi dia tu banyak. Daripada kudrat yang satu, Allah Ta'ala buat langit, Allah Ta'ala buat bumi, buat kita, buat jin, buat udara, buat pokok, buat binatang, buat macam-macam, segala-galanya melalui satu sifat kudrat. Satu bukan dua, bukan tiga, satu kudrat. Tapi kerja dia banyak. Macam kita lah, mata ada ni tapi tengok macam-macam. Tu lidah kita ada satu tapi rasa macam-macam. Tom yam pun masuk, gulai pun masuk, goreng pun masuk, goreng pedas pun masuk, goreng hangit pun masuk. Hangit masuk juga. Anak abad kata sifat Tuhan ni tidak berbilang daripada jenis yang satu. Kalau jenis lain tak apa, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, bilang kau tu tak apa. Dia kata kudrat, iradat, ilmu, tak boleh. Satu satu sifat, satu tak berbilang. Bilang kau tu tak apa. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu. Kau tu tak apa, jangan kau tu. Okey. Kemudian kita nak nafi kam munfasil pada sifat. Baik.
Dan kedak tu nampak masuk tanah orang tu. Nafikan munfasil pada sifat. Kita nak kata apa? Iaitu tidak ada pada yang lain satu sifat pun yang seumpama sifat Allah. Raguan karena sifat Allah itu memberi bekas. Nah, sifat makhluk tidak memberi bekas. Nah, baik. Tidak ada pada yang lain satu sifat pun yang seumpama sifat Allah. Sifat Allah qadim, sifat yang lain baru. Sifat Allah memberi bekas, sifat yang lain tidak memberi bekas. Okey. Yang terakhir, wahdaniyat pada af'al. Maka sama juga kita buat, mesti setengah kitab tuan-tuan. Dia buat main satu lah tang ni. Sebab tu dia kata nak kenal wahdaniyat dengan dinafikan 5 kam. Hak mana dia buang? Dia buangkan muttasil pada af'al. Tapi setengah kitab dia bawa mai penuh 6. Tak apa, kita pakai hak 6. Sebab apa kita pakai hak 6? Di dalam 6 ada 5. Kan? Dalam 6 tu ada 5. Mesti kita nafikan 2 kam juga. Nah, 2 kam. Mana 2 kam? Yang pertama iaitu kam muttasil pada adam kam muttasil dan kam munfasil pada af'al. Pada af'al, yakni pada segala perbuatan. Pada af'al, segala perbuatan Allah. Okey. Maka kita belah 2 juga ni. Belah 2 juga. Harap-harap muat. Sikit dah. Yang pertama kita nak nafi apa? Nafi kam muttasil pada af'al. Okey. Kita nak kata lagu dah. Tidak ada perbuatan yang lain yang menyengutui pada perbuatan Allah Ta'ala. Okey. Sebab tu sini dia payah sikit. Sebab tu setengah ulama kata pakai 5 Nah. Okey. Tidak ada perbuatan yang lain yang menyengutui pada perbuatan Allah. Makna Allah Ta'ala mengadakan satu perbuatan, tidak ada perbuatan lain pi bantu, pi tolong, pi sama-sama buat dengan Tuhan. Tak ada. Hak lain tu mai duk tolong Tuhan. Tak ada. Pada perbuatan Allah itu hanya Allah, tidak kongsi dengan perbuatan yang lain. Itu nafikan muttasil pada zat. Nah, satu-satu perbuatan Tuhan tak pakat dengan siapa-siapa pun. Tuhan tidak
tidak pakat dengan siapa-siapa pun. No. Ini kita berbunga sikit nak. Bagi nampak lain sikit. Boleh dah. Berhawan kat dia sikit. Zaman sekolah lagu tu lah. No. Bunga lah apa nak suruh menarik. Okey, yang kedua je. Yang kedua, nafikan munfasil pada af'al. Ini mudah yang sikit lah. Apa dia nak nafi lagu mana? Tidak ada. Okey, garis dulu. Tidak ada perbuatan, tidak ada perbuatan yang lain yang seumpama perbuatan Allah. Iaitu mengeluarkan daripada Adam kepada wujud. Okey. Tak ada kan perbuatan hak lain hak serupa perbuatan Tuhan, iaitu mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Tak ada kan? Okey. Ya nah. Untuk orang yang nak snap, saya bagi ruang Ustaz. Dia pun nak snap no. Jangan lama ni, orang ramai belakang. Snap terus. Cepat sikit. Boleh nak? Siap komen Zat. Okey, ada nak. Jadi kan sakit. Kami kena lagi. Kalau nak tulis, kalau tak mahu tulis, jangan tulis dengan telefon. Tekan kerak satu itu selesai. Tapi kena klik baca. Jangan biar dia duduk telefon, pindahkan masuk di dalam hati. Okey. Boleh je? Okey no? Nak angkat lagi? Boleh lagi. Sikit lagi lah. Kita baca sikit supaya sampai stesen dah. Tapi itu pun huraian okey dah. Maknanya kita dah buat huraian untuk nak memudahkan kita. Sebab dalam ni pun dia buat lagu tu juga. Dia akan buat satu persatu. Maka kata dia, sebab apa kita kata wahdaniyat itu adalah so pada zat, so pada sifat dan so pada perbuatan. Sebab apa kita kata lagu tu? Kerana diambil. Itu ilat.
kerana diambil daripada tafsir musannif itu. Nah, mana tafsir musannif? La thaniya lahu fi dzatih wala fi sifatih wala fi af'alih. Itu tafsir musannif. Tidak ada yang mendua pada zat, tidak ada yang mendua pada sifat, dan tidak ada yang mendua pada af'al. Tu. Baik. Dan diketahui daripada yang demikian itu, demikian kata sa Allah Ta'ala pada zat, sa Allah Ta'ala pada sifat, dan sa Allah Ta'ala pada perbuatan tu, diketahui pada itu bahawa segala bahagi wahdaniyat itu tiga. Kita tulis dah. Nah, segala bahagi wahdaniyat itu tiga. Pertama daripada bahagi yang tiga tu, wahdaniyat pada zat. Okey, wahdaniyat pada zat. Dan maknanya, makna ketiadaan, makna wahdaniyat pada zat tu, ketiadaan bersusun pada zat. Nah, mana zat Tuhan tidak bersusun. Sama tak? Sama tak? Cuma cara Allah bahasa tu kan. Nah, kata dia sa Allah Ta'ala pada zat itu, maknanya ketiadaan bersusun pada zatnya, pada zat Allah, seperti berjisim yang menerima bahagi. Nah, berjisim yang menerima bahagi. Mana kalau bersusun tu apa panggil berjisim? Berjuzuk tu panggil berjisim. Bila berjisim dia boleh belah tak? Boleh belah, boleh bahagi. Maka Allah Ta'ala tidak berjisim, Allah Ta'ala tidak bersusun, Allah Ta'ala tidak berjuzuk, dan Allah Ta'ala tidak boleh dibelah bahagi. Tu habis. Dan tiada pula bagi seseorang, tak ada bagi seseorang, yakni orang lain, tiada pula bagi seseorang zatnya, zat seseorang tu seperti zat Allah. Tidak ada pula bagi seseorang, berhenti dulu, koma situ. Zatnya, zat seseorang tu seperti zat Allah. Ada tak? Tak ada. Dan tiada pula jauhafirid. Zat Tuhan ni bukan jenis jauhafirid, jenis satu benda yang kecil yang tak boleh nak belah bahagi tu. Apa panggil jauhafirid? Walaupun dia tak boleh belah bahagi, dia terlalu kecil, tetapi dia bertempat. Nampak? Tak boleh belah bahagi, sama lah dengan tu. Tak, dia mengambil tempat. Walaupun dia tak boleh belah bahagi, tapi dia mengambil tempat. Tu jauhafirdi. Dan tiada kita ketahui akan hakikatnya. Kita sebut tu, hurai bagi faham gitu. Hakikat lagu mana? Wallahu a'lam. Dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga di akhirat sekalipun. Hakikat zat Tuhan tu tak ada siapa tahu, sehingga walau dapat kita lihat di akhirat sekalipun. Nah, sebab apa? Sebab zat kita, kita tengok hari-hari pun tak faham-faham, tak tahu hakikat dia lagu mana. Apatah nak faham hakikat zat Allah. Lama mana dah kita duduk dengan jasad ni? Lama. Apa yang kita tahu tentang jasad kita? Tak berapa perkara je tak. Tu pun belum tentu betul, belum tentu salah. Hak kita faham tu. Maka hakikat zat Tuhan lagilah tak dapat kita nak reti. Walaupun di akhirat nanti hakikat dia. Maka kata dia, tiada kita ketahui akan hakikatnya, hakikat zat Allah hingga di akhirat sekalipun. Tak kalau melihat akan dia, akan Allah Ta'ala oleh segala orang yang mukmin, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surah apa? Surah apa saya sebut apa ni?
wujuhun yawma idzin nadhirah. Suratul Qiyamah. Ha? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Suratul Qiyamah kan? Ayat ke-11 kalau tak salah. Tengok lain. No? Tak kalau melihat kita akan Allah Ta'ala oleh segala orang yang mukmin, maka iaitu ibarat tadi kita buat tadi, ibarat daripada nafikan muttasil pada zat. Hak kita kata tadi tidak berjisim tadi, tidak bersusun tadi, ibarat daripada nafi kan muttasil pada zat tu, sebagaimana kita buat beberapa perkara yang berhubung dengan zat. Kita nak nafi, nak tolak beberapa perkara yang berhubung dengan zat. Artinya tiada dapat zatnya zat Allah Ta'ala itu dibelah atau dikerat, tak boleh. Dan nafi pula kan munfasil pada zat, dan iaitu tiada ada zat yang lain itu seumpama zat Allah. Sama tak? Tengok kita betul sama dah nah. Alhamdulillah. Baik, setakat tu dulu untuk malam ni, dan kedua wahdaniyat pada sifat. Wallahu alam. Baru tengah duk naik dah. Tengok jam 9 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia ni? Apa inti khutbah di tempat korang yang boleh dikongsikan? Kabarnya ada sebahagian negeri yang sudah letak ketetapan akidah hanya sah berpegang dengan Asy'ariyah Maturidiyah sahaja. Copy and paste daripada PHB garis lulus TV. Okey. Cerdik tak baba golongan sebelah sana buat statement saja. Depa ambil statement depa mai buh sini. Dan nak bagi tahu orang sebelah sana buat statement. Sebelah sana negeri hajau tu, atas kayangan tu. Nah, negeri atas kayangan tu membuat statement. Dia kata ada negeri hak lain tu buat ketetapan akidah Asy'ariyah macam kita duk ngaji ni dan Maturidiyah. Dia buat statement. Sajalah perlilah. Dia tak sedap hak dia buat tu. Hak dia buat bukan ketetapan kah? Pergi tampal depan imam hayang tu, tepi imam tu tampal syarat jadi imam di masjid. Di bawah apa tabiran apa Majlis Agama Negeri Perlis. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga. Tak boleh buat apa dia, tak boleh wirid, tak boleh doa berjamaah, tak boleh tidak dibenarkan apa dia baca kunut pada solat subuh. Tu apa dia? Sebelum kata kau orang tengok di sini dulu. Apa mengaku Syafi'i? Bila orang tanya mazhab apa Syafi'i. Kalau tak abad Syafi'i orang tak ikut, sebab orang kita ada ikut depa ni daripada kalangan Syafi'i. Depa sebut Syafi'i agar orang yang Syafi'i tidak lari. Tapi hakikat mazhab apa depa ni? Caca merba. Mazhab apa? Orang Syria panggil Hashmal. Dia tengok, dia rasa dalil hak mazhab ni lagi kuat. Dia rasa, mungkin dia rasa dia ulama, dia rasa dalil hak mazhab ni lagi kuat, dia ambil hak ni. Dalam bab ni pula dia rasa dalil Imam Syafi'i lagi kuat, dia ambil Syafi'i. Dia rasa dalam bab ni dalil hak
Hak Hanafi kuat dia ambil Hanafi, hak Maliki kuat dia ambil Maliki. Hidup campur-campur. Kita kata talfiq. Nah, depa kata tak wajib bermazhab pun. Tak wajib bermazhab. Tapi nak tanya siapa yang sampai kepada mujtahid mutlak sekarang? Kalau hampa pergi pegang hak ni pendapat ni mengikut dalam hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu siapa? Masih tidak lepas dengan mazhab juga. Bukhari itu adalah orang yang mazhab Syafi'i. Tak lepas juga. Muslim sama juga. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani sama juga. Maka tak nak lepas. Kita tak wajib mazhab. Yang apa duk buat tu mengikut mazhab juga. Cuma curi ambil hak ni, curi ambil ni. Tidak ada ketetapan. Suka hati kita lah. Allahu Akbar. No? Tu cara depa. Depa rasa hak ni kuat, rasa hak ni kuat. Tu apa panggil apa mazhab tu, mazhab Hashman. Apa Hashman? Hanafi, Syafi'i, Maliki, lam tu Hambali. Hashmal dia panggil. Ha Hanafi, shin Syafi'i, mim Maliki, lam tu Ibnu Hanbal. Dia gau habis. Dia kata tidak bermazhab, tapi hak dia ambil guna hak mazhab juga. Kalau dia kata dia mazhab Syafi'i, tapi kami tidak terikat dengan Syafi'i. Subhanallah. Ikut apa? Hamba rasa pandai, silakan. No? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان، لا سيما في بلادنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.